شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم فقه في الدين اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian terjemahatul Quran. Dan ayat ini kita lama sikit kerana dia jarang orang memperkatakan hal-hal seumpama ini dalam majlis-majlis pengajian agama. Jadi kita masih lagi dalam surat Al-Baqarah, masih lagi juz awal, ayat yang ke-102. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Jadi kita dah sampai ke di dalam ayat yang sama. Kita dah sampai pada tahap wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan mereka mempelajari daripada keduanya. Jadi mereka Bani Israel mempelajari daripada keduanya, daripada Harut wa Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, sesuatu yang boleh memisahkan, yufarriquna, yang memisahkan. Jadi faraqa yufarriqu tafriq, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi Allah SWT datangkan dengan lafaz yufarriquna. Tidak asal faraqa ni pisah, tetapi kalau datangkan dengan lafaz wazan faraqa, memisahkan. Dia beza dua. Faraqa, al-farqu maksud dia pisah, berlaku perpisahan. Tetapi ini memisahkan. Jadi mereka telah belajar sesuatu daripada keduanya, yang sesuatu tersebut yufarriquna, memisahkan. Memisahkan itu satu fahaman, satu perkara yang kita kena tengok, bahawa sesuatu tersebut dengan izin Allah segala-galanya, memisahkan dengan sebabnya, dengan sebab sesuatu yang mereka belajar. Dengan apa yang mereka belajar tersebut, maka dengan sebab apa yang mereka belajar tersebut mereka guna, maka memisahkan bainal mar'i wa zawjih, seseorang dengan, kalau suami dengan isterinya, kalau dikenakan kepada lelaki, maka berlakulah dia akan membuat sesuatu yang dengan sebab apa yang mereka belajar itu memisahkan, untuk mengenakan pemisahan di antara seseorang. Mar'i ini seseorang, kalau dia lelaki maka memisahkan dengan isterinya, kalau dia perempuan maka memisahkan dia dengan suaminya. Itu dipanggil tafriq, berlaku pemisahan, memisahkan sesuatu yang mana segala-galanya dengan izin Allah, memisahkan seseorang dengan isterinya. Ini salah satu daripada sihir yang mereka telah gunakan, yang mereka belajar, yang mana sampai satu tahap
paling tinggi di antara tahap-tahap yang tinggi di dalam ilmu sihir ini ialah sampai ke tahap memisahkan seseorang dengan pasangan hidup. Itu sampai setahap yang macam tu. Ini sebab dia punya berlakunya akan menyebabkan perpecahan dalam keluarga, dalam kekeluargaan, memecahkan institusi kekeluargaan perkara tersebut. Walaupun kita tengok, dan Allah SWT menyatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Allah dah beritahu awal-awal lagi, tidaklah mereka tu boleh memudaratkan sesiapa pun dengan sebab apa yang mereka belajar ini terhadap seseorang pun. Mereka tak boleh nak mudaratkan kepada seorang itu melainkan semuanya dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Dengan keizinan Allah SWT benda tu berlaku. Ini sesuatu yang patut kita kena jagalah. Jadi di sini, di samping kita, yang penting ialah, yang penting dalam kehidupan kita Allah SWT, orang yang berjaya ialah Allah SWT yang Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat. Yang ni, yang orang yang mana ada kekuatan, orang yang beriman dan beramal. Ini yang mana sebab mereka yang melakukan sihir ini adalah memuja dan menyeru syaitan. Memuja dan menyeru syaitan. Syaitan. Dan syaitan ni kita tahu bahawa dia dah mengaku dengan Allah SWT, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan ya Allah aku ni daripada api. Kau dah jadikan aku ni daripada api dah. Dan kau telah jadikan Adam manusia itu daripada tanah. Bermakna kita faham hantu syaitan apa semua sekali, jin apa ni, syaitan-syaitan ni adalah unsurnya api, nar. Jadi bila sebut api, maka dia akan menghasilkan cahaya. Bila ada api, ada cahaya. Dan Allah SWT jadikan satu yang lebih hebat lagi, yang juga menghasilkan cahaya, yang dia disebut nur. Daripada nar, maka lahir juga menghasilkan cahaya. Daripada nur juga menghasilkan cahaya. Tapi sifat nar, sifat api ialah berlakunya lonjakan, lahap. Berlakunya lonjakan, maksudnya dari bawah naik ke atas. Itu sifat api. Sifat api itu daripada bawah dia naik ke atas, dia tidak akan turun ke bawah. Sifat api dia nak ke atas. Itu sebab kita dapati dalam surah lain, saya tak tahu, tak ingat di mana, yang mana dia telah bersumpah dengan Allah setelah dia dihalau daripada rahmat Allah. Setelah diputus daripada rahmat Allah, maka dia beritahu Allah SWT, aku akan datang memperdaya manusia ini. Aku akan datang daripada depan mereka, aku akan datang daripada belakang mereka, aku akan datang daripada kanan dan kiri mereka. Mereka akan datang untuk memperdaya manusia ni, ajak kepada jalan dia. Dia akan serang manusia ni daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Itu jalan dia. Dia keliling. Jadi kita nak buat macam mana tuan? Puan, macam mana kita nak buat? Datang serangan depan, belakang, kiri, kanan. Dan serangan tu mereka nampak kamu, sedangkan kamu tak nampak mereka. Nak tempis macam mana? Okey, macam mana nak buat? Semua keliling je. Tapi jangan risau dan jangan rusih. Allah SWT jadikan manusia ni ahsanut taqwim, dan Allah SWT bagi mereka ni, manusia ni jalan. Allah SWT nyatakan bahawa syaitan ini, iblis ni, dia dah bersumpah dengan Allah nak memperdaya manusia, akan serang datang daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Itu jalan dia. Dia keliling. Tetapi kita nak lepas daripada serangan itu, maka Allah SWT dah menyatakan 4 jalan yang mereka serang kita, 4 laluan mereka akan serang kita. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, ada 2 jalan yang mereka takkan lalui. 2 laluan yang mereka takkan masuk. Yang pertama, melalui ikut jalan bawah.
daripada jalan bawah. Sebab iblis ni takabur. Bila dia minta perintah untuk sujud, dia tak nak, aba wastakbara, dia enggan dan dia takbur, wa kana minal kafirin, dan dia di kalangan mereka yang kafir. Bermakna untuk dia nak memperdaya manusia, nak ajak manusia datang daripada bawah ke atas, itu bukan jalan dia, tak mungkin. Dan satu lagi laluan ialah daripada atas ke bawah. Sebab daripada atas ke bawah ni adalah laluan rahmat Allah SWT kepada manusia. Dia takkan dapat lalu laluan rahmat, turunnya nur kepada manusia ni, dia takkan dapat lalu. Ada dua jalan. Bermakna kita nak ikut, kita kena buat dua cara. Kita kena banyakkan sujud ke bawah, dan kita kena banyakkan angkat tangan ke atas, minta tolong dengan Allah SWT. Itu satu perkara yang dua jalan untuk kita dapat. Kita banyakkan sujud, rendahkan diri pada Allah SWT, dan kemudian angkat tangan ke atas, minta tolong dengan Allah SWT, tarik nur daripada Allah SWT. Itu sebab tuan-tuan, puan-puan, Rasulullah sendiri ajar umat dia, apabila baginda bangun tahajud, maka dia baca doa, Allahumma ja'alni amami nura, wa fi khalfi nura, wa an yamini nura, an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa fi ruhi nura, wa fil qalbi nura, wa fil jasadi nura, wa fil aini nura, wa fil udhuni nura. Semuanya Rasulullah doa, ya Allah, jadikanlah depan saya ni cahaya, belakang saya cahaya, kanan saya cahaya, kiri saya cahaya, di atas saya cahaya, di bawah saya cahaya. Jadikan jasad saya bercahaya, jiwa saya bercahaya, hati saya bercahaya. Ini yang dibaca oleh Rasulullah ketika bangun untuk salat tahajud. Tapi doa ketika indah tahajud, bukan doa selepas solat tahajud, doa semasa bangun solat tahajud. Rasulullah dah amal, dah ajak umat supaya minta cahaya. Bukan saja semua, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam hati, pada mata, pada telinga, pada jasad, masa baginda bangun untuk solat tahajud. Dia dah ajar dah kita doa awal-awal lagi. Kenapa Rasulullah doa masa waktu tu? Kenapa Rasulullah doa pada waktu itu? Sebab tuan-tuan, siapa-siapa yang dah biasa solat tahajud, alhamdulillah. Sebab dia adalah syaraful mukmin, kemuliaan bagi orang mukmin. Tapi siapa yang tak biasa nak bangun tahajud, sedangkan tahajud ni adalah ibadat para anbiya, ibadat para rasul, dan ibadat para awliya. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, inilah amalan mereka yang paling utama. Tiba-tiba kita yang kuali-kuali ini nak belajar beribadat. Maka tuan-tuan, siapa-siapa yang rasa-rasa ingin nak mula solat tahajud, maka janganlah bila bangun set dah masa timing jam, pakai alarm 2-3 jam alarm. Bila bangun, setengah-setengah mereka ni bila dia bangun daripada tidur, terus pergi toilet, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, telinga, lepas tu basuh kaki, terus ambil sejadah, terus dia solat. Lepas 1 rakaat, 2 rakaat, lepas 2 rakaat salam, tambah lagi rakaat, tambah lagi. Tiba-tiba sedar-sedar orang azan subuh, tidur dalam sembahyang tahajud. Sebab tak biasa. Jadi itu sebab Rasulullah ajar kita bila bangun untuk bangun sembahyang tahajud, jangan pergi terus solat. Jangan. Bangun, baca dulu doa, ya Allah, jadi kalau kita tak hafal pun, kita baca, ya Allah, jadikanlah depan saya cahaya, depan belakang saya cahaya, kanan saya cahaya, kiri saya cahaya, atas saya cahaya, di bawah saya cahaya, hati saya bercahaya, mata saya bercahaya, telinga saya bercahaya, jasad saya bercahaya, jiwa saya bercahaya. Lepas tu keluar daripada rumah ataupun tengok tingkap, buka tingkap, tengok langit, Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina azabannar. Jalan sikit, bagi warm up sikit, barulah dah panas badan, barulah nak ambil uduk pun boleh, nak mandi ke apa ke, bagi segar badan, ataupun minum kopi dulu ke, bagi segar badan, barulah solat, barulah faham benda yang dibaca. Takut-takut nanti kan tertidur dalam sujud, lagi bahaya. Jadi bangun pagi tengok orang rumah, tengok kenapa ni tertonggeng ni, lagi jenuh kita kan. Ni buat terbiat apa ni. Jadi itu cahaya paling kuat. Kalau keadaan macam tu, amalan itu dia akan jadi, akan dapat nur, akan dapat cahaya. Cahaya ini akan dapat pengenalan daripada penduduk-penduduk langit, daripada ahli-ahli langit. Bahkan dia juga sebagai satu protection daripada nar. Baik. Jadi wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar sesuatu yang boleh memisahkan, dengan sebab apa yang mereka belajar di antara seseorang dengan isterinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka itu dapat memudaratkan dengan sebab belajar tu akan seseorang melainkan dengan izin Allah. Jadi benda tu berlaku dengan izin Allah. Benda tu berlaku dengan izin Allah. Sebab ada di kalangan orang Islam, dia tak percaya. Mana boleh, tak mungkin berlaku. Ni nampak dia tidur je, tidur je. Jadi ni rasa ni lain macam je ni, ataupun rasa malas sangat. Apa hal ni? Banyak simptom-simptom. Banyak simptom-simptom. Jadi tuan-tuan carilah pakar-pakar. Perempuan tahulah pakar-pakar yang mahir dalam bidang ni lah. Jadi kadar ilmu yang saya belajar ni, apa yang saya dapat ni, sikit-sikit lah untuk kita mengetahui simptom. Yang paling nombor satu sekali kita rasa ada kena gangguan ni ialah kalau tidur malam terkejut, tersentak, macam langkah longkang tak lepas. Tu ada simptom dia tu. Kita tidur, tiba-tiba termimpi ke, ataupun tengah hayal nak tidur tu, tiba-tiba macam langkah longkang tapi tak lepas. Tersentak macam tu. Iyalah tu. Itu simptom dia lah, diganggu dalam tidur. Kemudian sampai satu tahap yang mana Allah SWT beritahu sendiri bahawa dengan izin Allah SWT, apabila mereka mentera, membaca benda-benda yang menyuruh syaitan ni sampai ke tahap rasukan, adakah itu benar berlaku? Allah SWT menyatakan dengan jelas. Tuan-tuan boleh tengok dalam ayat yang ke-275. Ayat yang ke-275. Jadi sini Allah SWT menyatakan allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang mengambil riba, al-ayah, orang-orang yang makan mengambil riba tidak akan berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhoyang-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Allah mengkiaskan bagaimana orang yang makan riba di akhirat nanti, dia akan bangun seumpama bangunnya orang yang terkena rasukan syaitan. Bagaimana Allah nisbahkan, Allah kiaskan macam mana yang berlaku orang yang kena histeria, orang yang kena gila, orang yang kena rasukan. Macam itulah orang yang makan riba akan bangun di akhirat nanti. Maka Allah mengkiaskan keadaan orang yang makan riba di akhirat nanti dengan keadaan orang yang kena rasukan. Jadi Allah menyatakan bahawa yatakhabbatuhu syaitan. Yatakhabbatu ni tendangan, kena sepakkan daripada syaitan. Itu semuanya adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka dia kun fayakun, boleh jadi. Tapi kita jangan expect semuanya kena setan belaka.
Kadang-kadang yang pesakit tu juga adalah mungkin dia tu pun syaitan juga. Okey. Itu perkara yang mana kita tak boleh menafikan. Kita tak boleh menafikan perkara-perkara ini. Sebenarnya Allah SWT mengkiaskan keadaan orang yang makan riba ialah seperti mana orang yang kena rasukan, kena sepakan daripada syaitan. Yatakhabbatu tu maksud dia mereka tu kena sepakan. Jadi dia terjemah dengan dia rasukan daripada syaitan. Itu dia panggil Allah mengkiaskan keadaan orang itu dengan keadaan orang kena rasuk syaitan. Jadi yang nak cerita di sini ialah rasukan syaitan itu berlaku. Semuanya ialah dengan izin Allah SWT. Jadi wa yata'allamuna ma yaduruhum wa la yanfa'uhum. Maka mereka belajar akan sesuatu yang memudaratkan diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat pada mereka. Sebab apa yang mereka belajarnya menimbulkan banyak lagi masalah hasad, dengki. Tak boleh tengok orang lebih, tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang bahagia. Semua rasa dengki, semua rasa hasad, rasa benci, rasa marah. Ini semualah kesan-kesan ni, simptom-simptom. Kita punya tempo dia tinggi sangat, terlalu sensitif. Ini jaga. Terlalu sensitif, cepat sangat nak marah. Kena jaga.